Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, pada minggu ini saya akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan topik yang seterusnya, iaitu kegemilangan Melaka, ya, aspek kegemilangan Melaka. Okey, pada minggu lepas saya telah menerangkan mengenai faktor-faktor kegemilangan Melaka, di mana kita telah melihat 3 faktor kegemilangan Melaka, iaitu faktor pertama, kepimpinan raja, faktor kedua adalah sistem pemerintahan yang digunakan, dan faktor ketiga ialah sistem perundangan yang digunakan. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dengan aspek kegemilangan yang menyebabkan Melaka menjadi sebuah kerajaan yang gemilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lah, pada abad ke-15 dulu. Okey, jadi dalam aspek kegemilangan ni kita akan tengok 5 aspek, iaitu yang pertama ialah Empire Melaka yang luas, ya, Empire Melaka yang luas. Aspek kedua ialah pusat penyebaran agama Islam, ya. Melaka menjadi sebuah pusat penyebaran agama Islam. Kemudian Melaka juga mencapai tahap kegemilangan dalam pusat perdagangan, aspek pusat perdagangan, di mana Melaka menjadi sebuah pusat perdagangan antarabangsa. Okey, yang keempat ialah aspek kegemilangan dari segi pengurusan perdagangan. Kita akan tengok bagaimana Melaka menguruskan sistem perdagangan di pelabuhan mereka, dan kita akan tengok bagaimana sistem pengurusan perdagangan itu telah menyebabkan ramai pedagang-pedagang, sama ada dari alam Melayu ataupun dari luar alam Melayu, berminat untuk berdagang di alam Melayu, di Melaka, maaf. Okey. Jadi yang seterusnya, yang terakhir sekali, aspek kegemilangan dari segi hubungan luar, di mana Melaka dia menjalinkan banyak hubungan dengan, sama ada dalam kerajaan alam Melayu dan juga hubungan dengan kerajaan di luar alam Melayu. Jadi kita akan tengok aspek yang pertama dahulu, iaitu aspek kegemilangan Melaka dari sudut empire yang luas. Yang pertama kita akan tengok bagaimana Melaka meluaskan empire kerajaan Melaka. Bagaimana Melaka meluaskan empire-nya, ya. Cara pembentukan Empire Melaka mempunyai 3 tahap, mempunyai 3 cara, iaitu cara yang pertama adalah penaklukan, ya. Penaklukan maksudnya di sini Melaka menggunakan kaedah menawan atau meluaskan tanah jajahan, ya, meluaskan tanah jajahannya. Awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 80 hingga 81. Kita akan tengok dulu cara penaklukan. Jadi Melaka telah menggunakan cara penaklukan ini untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran kerajaan mereka, ya. Mereka nak menjamin keselamatan dan kemakmuran kerajaan mereka. Sebab itulah mereka telah menjalankan pembentukan empire dengan cara penaklukan, iaitu menjajah atau merampas kuasa di kawasan sekitar kerajaan Melaka. Okey, itu maksud penaklukan lah, ya. Jadi melalui rampasan kuasa, Melaka telah jadikan kawasan-kawasan sekitar kerajaannya sebagai wilayah.
Melaka. Jadi dengan cara itu, dengan cara penaklukan ini, wilayah kerajaan Melaka telah menjadi lebih luas. Okey, itu cara yang pertama. Cara pembentukan Empire Melaka yang kedua adalah melalui perkahwinan diraja, ya, di mana perkahwinan diraja ini berlaku di antara Sultan Melaka dengan puteri-puteri daripada kerajaan-kerajaan alam Melayu lah, ya, kerajaan alam Melayu, di mana kita boleh tengok contoh perkahwinan di antara Sultan Mansur Shah dengan puteri kerajaan Majapahit, iaitu Raden Galuh Cendera Kirana, di mana melalui perkahwinan ini Kesultanan Melayu Melaka telah meluaskan pengaruhnya dalam kerajaan Majapahit. Okey, itu adalah cara perluasan kuasa pembentukan empire yang kedua. Pembentukan empire yang ketiga ialah melalui cara naungan, ya. Naungan di sini maksudnya negeri-negeri dia mengiktiraf Melaka sebagai kerajaan yang melindungi negerinya. Maksudnya naungan ini adalah diletakkan di bawah perlindungan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, ya. Mereka rela berlindung di bawah Kesultanan Melayu Melaka, dan dengan cara naungan ini pemerintah di sesebuah negeri tersebut masih lagi kekal menjadi pemerintah, dan melalui naungan ini mereka akan menghantar ufti ataupun bayaran cukai yang berbentuk emas ataupun wang, ya, menghantar ufti sebagai bukti bahawa negeri mereka di bawah perlindungan Melaka, ya. Maksud lain bagi naungan itu adalah mendapatkan perlindungan ataupun di bawah kawalan kerajaan Melaka. Jadi melalui sistem naungan ini, Melaka juga telah berjaya meluaskan empire-nya. Jadi itu adalah 3 cara pembentukan empire Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian kita akan tengok apa kepentingan pembentukan empire ni, ya. Pembentukan empire penting dalam memastikan, ya, 4 aspek dalam sesebuah kerajaan ini dapat dikekalkan, ya, dapat dikekalkan kestabilan dia. Okey, yang pertama, kepentingan pembentukan empire ini penting untuk memastikan kestabilan politik Kesultanan Melayu Melaka. Tak kisahlah kestabilan politik kerajaan Melaka ataupun kerajaan-kerajaan lain di seluruh dunia, mana-mana kerajaan di dunia pun dia akan memastikan, dia kena memastikan politik kerajaan dia, politik di negara dia mestilah stabil, ya, tak ada masalah, tak kisahlah gangguan dari segi kuasa luar ataupun masalah dalaman. Setiap negara dia akan pastikan kerajaan dia akan stabil dari segi politik, ya. Okey. Jadi kestabilan politik ini sangat penting bagi Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu untuk mengekang, ya, ataupun menyekat pengaruh kuasa daripada kerajaan-kerajaan sekitar yang bersaing untuk meluaskan empire macam juga Melaka, ya. Antaranya kerajaan-kerajaan lain yang berusaha untuk meluaskan empire selain Kesultanan Melayu Melaka ialah kerajaan Siam, Majapahit dan kerajaan Pasai lah. Jadi Melaka kena
meluaskan atau mengukuhkan empire-nya untuk menyekat pengaruh kerajaan-kerajaan sekitar dia juga, ya, untuk memastikan bahawa pengukuhan empire Melaka tu dapat memberikan Melaka sebuah pulangan yang positif kepada kestabilan politiknya. Okey, seterusnya kepentingan pembentukan empire. Yang kedua adalah kepentingan dari aspek ekonomi, ya. Empire sangat penting untuk memastikan ekonomi Melaka dapat dibangunkan, ya. Bukan sahaja mengekalkan kestabilan politik, mengekalkan kestabilan ekonomi, akan tetapi dapat mengembangkan ekonomi, sektor ekonomi dalam Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya dekat sini apabila Melaka berjaya mengembangkan empire-nya dan meluaskan kawasan pengaruh kesultanan tersebut, maka mereka dapat mengukuhkan lagi ekonomi. Macam mana cara mereka mengukuhkan ekonomi? Yang pertama, apabila keluasan tanah jajahan itu semakin besar, semakin luas, maka dari segi makanan ataupun kita panggil apa ya, saya lupa pula perkataan tu. Saya selalu macam tu, lupa perkataan. Okey, dari segi sumber, ya, sumber bahan mentah, contohnya sumber beras, sumber makanan lebih terjamin sebab kawasan jajahan itu luas. Jadi sumber makanan lebih banyak, ya. Banyak negeri boleh bagi supply sumber makanan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian apabila wilayah Melaka semakin luas, maka sumber-sumber barang dagangan, barang-barang yang mendapat permintaan tinggi, sama ada dalam kerajaan Alam Melayu ataupun kerajaan luar Alam Melayu, akan menjadi lebih mudah lah, lebih banyak. Tak perlu bayar cukai untuk mendapatkan bahan-bahan dagangan tersebut sebab dah jadi sebahagian daripada wilayah Melaka. Jadi dengan cara itu Melaka dapat mengukuhkan sistem ekonominya, ya. Sebab itulah pembentukan empire Melaka ini penting untuk menjamin, ya, kepentingan ekonomi Melaka. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan pembentukan empire semestinya memberi kepentingan sosial juga, ya, di mana melalui pembentukan empire kita dapat lihat tarikan pedagang-pedagang dari luar Alam Melayu yang memang berminat dan yang menetap di Alam Melayu juga, ya. Sebab saya pernah cakap sebelum ni, pedagang-pedagang dari luar Alam Melayu datang berdagang ni bukannya dia datang hari ni datang esok balik, tak, ya. Dia orang akan duduk di sesebuah, contohnya di Pelabuhan Melaka tu berbulan-bulan, kadang bertahun pun ada. Jadi dengan cara itu bila pedagang luar datang, maka kita boleh tengok dekat sini pembentukan masyarakat majmuk lah, ya. Bagaimana masyarakat tempatan dan masyarakat luar dapat hidup secara aman dan harmoni, dapat mengekalkan keharmonian sesebuah kerajaan. Contohnya yang kita belajar sekarang adalah Melaka lah. Okey, jadi kepentingan pembentukan empire Melaka yang terakhir ialah memberi kepentingan agama, iaitu Melaka merupakan kerajaan yang menganut agama Islam, ya. Jadi melalui pembentukan empire yang lebih luas, maka ia mendorong kepada agamawan dan juga sultan untuk mengembangkan ajaran Islam kepada
negeri-negeri yang masih lagi bukan di bawah pengaruh agama Islam pada ketika itulah. Jadi penyebaran agama Islam ini dia seiring dengan perluasan empire. Bila saya cakap bila sesebuah kerajaan itu memeluk sesebuah agama, bila raja itu memeluk agama Islam, secara automatiknya rakyat dia akan ikut agama raja. Sebab kita di alam Melayu kita menggunakan konsep taat setia. Apa agama raja, itulah agama rakyat. Okey, nak senang kita ingatlah ya. Okey, kemudian di dalam empire Melaka juga kita ada perbezaan pentadbiran. Ya, pentadbiran empire dia tu ada 3 tahap ya. Yang pertama pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat ni maksudnya di mana raja tinggal dekat situlah pusat pemerintahan Melaka. Sebagai contoh kita ambil Malaysia lah. Pusat pemerintahan Malaysia dekat mana? Dekat Putrajaya contohnya. Okey. Jadi istana negara pun ada dekat Putrajaya. Sebelum ni ada dekat KL tapi dah pindah ke Putrajaya. Maksudnya di mana pemerintah kita tinggal, di situlah pusat pemerintahan. Macam dalam Melaka, dekat mana Sultan Melaka duduk, dekat situlah pusat pentadbiran dia. Okey. Kemudian di dalam pentadbiran Melaka, kita dapat lihat raja ni dia bukan perintah seorang-seorang ya. Dia bukan perintah seronok-seronok syok sendiri. Dia seorang-seorang. Dia mesti dibantu oleh pembesar. Okey, pembesar di peringkat pusat ni ada 4 ni lah yang kita dah belajar. Sistem pembesar 4 lipatan. Yang membantu raja di pusat ialah bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Ya, 4 ni yang membantu raja di pusat. Okey. Kemudian pentadbiran yang kedua ialah pentadbiran kawasan naungan. Ya. Tadi kita dah tengok naungan ni maksudnya negeri-negeri yang berada di bawah perlindungan ataupun di bawah kawalan Melaka. Contohnya Melaka dia berjaya menawan Terengganu. Contoh. Tapi Terengganu dah ada raja pada masa tu. Maksudnya dekat sini pengaruh Melaka dia sampai ke Terengganu, tapi Sultan Melaka mengiktiraf Raja Terengganu itu sebagai wakil pemerintah dia di sana. Jadi sebagai tanda bahawa Terengganu itu dia bersetuju berada di bawah naungan Melaka, dia menghantar ufti ataupun bayaran lah berbentuk emas ataupun wang. Itu kita panggil pemerintahan di kawasan naungan lah. Kemudian penjajahan ya, kawasan jajahan. Pentadbiran di kawasan jajahan diketuai oleh wakil sultan ya. Sultan akan lantik wakil dia untuk memerintah di wilayah-wilayah jajahannya. Jadi wakil sultan tu dia akan report lah, akan bagi laporan kepada sultan mengenai wilayah yang ditadbir. Itu merupakan aspek kegemilangan yang pertama ya. Aspek kegemilangan yang pertama pada minggu ini ialah empire yang luas ya. Disebabkan aspek kegemilangan Melaka ni, setiap aspek itu dia mempunyai banyak penerangan, maka kita terpaksalah buat 1 minggu kita belajar satu aspek sahaja ya. Kalau banyak-banyak nanti korang pun pening ya. Kalau tengok buku banyaknya cikgu, macam mana nak baca ni kan. Jadi minggu ini kita hanya tengok cara pembentukan empire. Yang pertama ialah penaklukan ya. Yang kedua melalui perkahwinan, dan yang ketiga melalui naungan. Itu cara Melaka membentuk empire-nya ya. Kemudian kita ada 4. Kenapa pentingnya pembentukan empire? Yang pertama,
untuk menstabilkan politik di Melaka. Yang kedua, untuk pembangunan ekonomi Melaka, untuk ekonomi Melaka membangun dan juga kukuhlah untuk mengukuhkan sistem ekonomi di Melaka. Kemudian kepentingan dari segi sosial, iaitu membentuk masyarakat majmuk, ya, yang terdiri daripada pedagang-pedagang yang bermastautin di wilayah Empire Melaka ini. Dan yang keempat, pembentukan Empire Melaka, dia memberi kepentingan dari segi penyebaran agama Islam, ya, untuk meluaskan kuasa dan menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Melaka lah, ya. Okey, kemudian melalui pembentukan empire ni, Sultan Melaka dia adakan 3 cara pentadbiran empire dia. Yang pertama, pentadbiran pusat, di mana pusat ini merupakan kawasan tempat tinggal raja. Kemudian kita ada pentadbiran kawasan naungan. Disebabkan ada negeri-negeri di bawah naungan, Melaka juga dia menggunakan pentadbiran kawasan naungan, di mana ketua negeri yang berada di bawah naungan Melaka akan tetap menjadi ketua. Contohnya raja lah. Raja di sesebuah negeri, dia bersetuju berada di bawah naungan Melaka, jadi dia kena hantar sebagai bukti yang dia bersetuju untuk berada di bawah naungan Melaka, dia kena hantar ufti. Okey, pentadbiran Empire Melaka cara yang ketiga, cara yang ketiga ialah pentadbiran kawasan jajahan, ya. Apabila Melaka berjaya menakluk beberapa kawasan jajahan, maka Sultan dia akan melantik seorang wakil untuk menjagalah kawasan tersebut, ya, memerintah ataupun mengetuai wilayah jajahan Melaka. Jadi minggu ini habislah kita mengenai topik Empire Melaka. Jadi saya harap tugasan yang saya dah bagi tu bolehlah anak-anak murid saya yang saya sayangi siapkan, ya. Okey, baik. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat malam bagi yang dah nak tidur, ya.